ورضا نفسي وزنة عرشي ومن الكلمات سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسي وزنة عرشي ومن الكلمات سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسي وزنة عرشي ومن الكلمات. السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد الفاتح لما قلت القاسم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراط المستقيم وعلى اله حق قدره والمقدار العظيم. الحمد لله. Kita puji bagi Allah kerana izinnya kita didatangi oleh salah seorang daripada tokoh agama atau ulama yang terdapat di Nusantara ini untuk sama-sama berkongsi ilmu dengan kita pada pagi yang berbahagia ini. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum Tuan Guru Haji Ghazali bin Muhammad Al-Fadhali atau dikenal dengan nama Bapak Yusuf yang berusaha Tuan Pengurusi Masjid Cik Zainal bin Makadas Al-Fadhil Al-Mukarram, Tuan Guru Haji Ghazali bin Muhammad Al-Fadhali, Bapak Yusuf, Tuan-tuan Tuan Imam yang berbahagia, Tuan Imam Dato' Haji Abu Bakar, Ustaz Ridwan, Imam Dur, Zawka Syarah dan juga jawatan kuasa majlis serta Tuan-tuan Haji, Puan Hajar dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kita telah berada dalam masjid dalam Allah ini, suka saya mengingatkan diri saya dan tuan-tuan juga untuk kita sama-sama jangan lupa beriktikaf di dalam masjid. Nah, beriktikaf di hadzal masjid lillahi ta'ala. Jadi pada pagi ini alhamdulillah kita telah dihadiri oleh Al-Mukarram Tuan Guru Haji Ghazali bin Muhammad Al-Fadhali untuk sama-sama membicarakan tentang kuliah subuh yang bertajuk perbezaan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan akidah yang lain. InsyaAllah tanpa membuang masa, saya ini menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadhil Al-Mukarram Tuan Guru Haji Ghazali bin Ahmad untuk memulakan kuliah subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alal dhulumati wan nur. Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Wa huwa alladzi khalaqakum min tinin thumma qada ajala wa ajalun musamman 'indahu thumma antum tamtarun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'al salawatika wa rahmataka wa barakatika ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulik imamil khairi wa qaidil khairi wa rasulir rahmah. Allahumma ba'athuhu maqaman mahmudan yaghbituhul awwaluna wal akhirun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa alayka natawakkalu wa ilayka an-nushur. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah,
dengan Engkau saja kami berada di waktu pagi, dan dengan Engkau saja kami berada di waktu petang. Dan kepada Engkau lah kami bertaburan. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kebaikan ini hari, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang sebelumnya dan kebaikan yang selepasnya. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami segala kebaikan yang kami mengetahui dan yang tidak kami mengetahui. Lindungikanlah kami daripada segala kejahatan yang kami mengetahui dan yang kami tidak mengetahui. Kurniakanlah kepada kami kebaikan yang memohon kepada Engkau oleh penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lindungilah kami daripada kejahatan yang minta berlindung daripadanya oleh kekasih kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, sama-sama kita usaha supaya kita dapat menilaikan nikmat-nikmat kurniaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ataupun supaya kita rasa bahawasanya satu perkara yang berharga mahal, yang bernilai tinggi yang kita dapat, yang kita mengambil faedah dengan dia daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, kita dapat beberapa kebaikan, beberapa kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sama ada kita sedar tak sedar, perkara itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila kita tak sedar, kita tak tahu kata kebaikan yang kita duduk guna dia, kita tak sedar kata daripada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada tekanan, tidak ada perasaan bagi kita untuk kita nak bersyukur, untuk kita nak mentaati dia. Apabila kita ada rasa di dalam hati kita kata nikmat kurniaan yang kita dapat itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala, itulah tekanan yang pertama untuk kita mensyukuri Allah Subhanahu wa taala dan beribadat kepada dia dan taat kepada dia. Kebanyakan manusia, yang ramai daripada manusia tidak sedar bahawasanya nikmat yang dia dapat adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi dia nak sedar kata nikmat itu berharga mahal, bernilai tinggi. Bahkan di sana ramai mereka yang tak mengakui dengan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, wal iyadza billah. Kita sama-sama mengucap alhamdulillah. Pertamanya kita dapat mengenali Allah Subhanahu wa taala, dapat beriman dengan dia. Itu satu daripada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar. Di masa yang sama pula Allah beri kita sedar bahawasanya nikmat-nikmat yang kita dapat itu adalah daripada dia. Oleh itulah kita selalu mensyukuri dia dan mentaati dia. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah.
Maka hubung kait dengan beriman kita dengan Allah Subhanahu wa taala di hubung kait dengan perkara dengan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada perbezaan tentang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam di dalam tajuk beriman dengan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala ada perbezaan pendapat, perbezaan pandangan. Tak keluar daripadanya beberapa pandangan, beberapa firqah, beberapa kumpulan yang ramai, banyak, boleh dikatakan puluh-puluhan, yang sebagaimana kita maklum kata 73 kumpulan. Walau bagaimanapun bila kita kembali kepada neraca yang sebenar, neraca yang betul, semua kumpulan yang yang hubung kait itu adalah ada di dalam pandangan pendapat mereka, ataupun dengan kata lain di dalam akidah mereka ada perkara-perkara yang sesat, ada perkara akidah yang tidak betul. Yang boleh kita ikut yang dikatakan yang betul dengan jalanan yang disampai oleh kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ialah kumpulan yang diberi gelaran, yang diberi nama dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh sebab mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah lah yang berpegang dengan aliran Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan secara betul. Oleh itu kita ini naklah tahu perbezaan antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan yang lain. Pertama kali kita buat kesimpulan dulu. Tak boleh kita nak lari dah. Kita buat kesimpulan, kita buat ambil pendirian dulu, iaitu kita mesti kena ikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita kena koci, ambil pendirian putuh kat situ dulu. Sebab apa boleh kena ikut Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kerana Ahlus Sunnah wal Jamaah sahajalah yang berpegang dengan aliran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aliran sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka lah yang betul-betul faham aliran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagi pula bukti dianya kata mereka itu ikut betul dengan aliran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buktinya
hujah-hujah mereka, dalil-dalil mereka adalah sama dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kata pendeknya ataupun dengan kata lainnya, Ahlus Sunnah wal Jamaah sahaja yang berpegang dengan Al-Quran dan Al-Hadis dengan secara betul. Itu kata pendeknya. Sebab itulah kita kena berpegang dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kerana asalnya wajib kita beriman dengan Allah dan Rasul. Rukun iman kitanya, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Orang-orang yang beriman, Rasul beriman, dia mengakui dengan kitab yang diturun kepada Rasul. Dan beriman dengan kullun amana billah. Orang yang beriman dan Rasul kesemua beriman dengan Allah. Wa malaikatihi, dan beriman dengan malaikat-malaikat Allah. Wa kutubihi, dan beriman dengan kitab-kitab Allah. Wa rusulih, beriman dengan rasul-rasul Allah. Itu rukun iman yang tidak dipertikaikan, yang tidak ada perselisihan. Kata kita beriman dengan Allah, wajib beriman dengan Allah, beriman dengan kitab Allah, beriman dengan Rasulullah. Kita kena terima apa yang Allah cerita di dalam Al-Quran, apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu, apa yang disampaikan, apa yang ada di dalam Al-Quran, kesemuanya kita tak istisna, kita tidak kecuali satu pun. Begitu juga hadis Rasulullah, kita terima kesemuanya, kita tidak kecuali satu pun. Itulah asalnya. Maka yang berpegang ataupun bawa aliran itu yang sebenar, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada pun firqah-firqah yang lain, kumpulan yang lain, dengan neraca kita, dengan ukuran kita, kita kata ukuran kita yang betul. Ukuran kita, neraca kita lah yang betulnya. Maka firqah yang lain, dia tidak beriman, tidak beramal dengan sekalian Al-Quran, dengan sekalian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka beriman dengan sebahagian, dia tinggal sebahagian yang lain. Itu yang saya dapat buat kesimpulan. Kata kita mesti berpegang dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa perbezaan dia? Itu satu perbezaan. Perbezaan yang pertama, dengan secara luas, Ahlus Sunnah wal Jamaah dia berpegang dan beramal, beriktikad
dengan sekalian Al-Quran, dengan sekalian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak detail dia tu ada di sana hak detail dia, hak satu persatu. Yang kedua, bila dah kaedah dia begitu, kewajipan dia begitu, keluarlah di sana apa dia bagi cara faham, cara ambil hukum daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Itu jadi cara itulah hak jadi perbezaan yang besarnya. Nak tahu betul dan salah, tengok kat situlah. Maka itu satu perkara yang tak masuk di dalam kekuasaan kita, di dalam kemampuan kita. Itu khijah ulama. Kita orang awam, wajib di atas kitanya soal ulama. Wajib di atas kita orang awamnya tengok pilih ulama yang betul-betul berpegang dengan kebenaran, berpegang dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, berpegang dengan Al-Quran dan Al-Hadis dengan secara betul. Itu wajib di atas kita tu. Dengan kata lain boleh kata gini, kita orang awam wajib kita periksa hak mana yang lebih alim. Karena dia bila nyata bagi kita itulah orang yang lebih alim dengan Quran dan hadis, itu orang itulah yang wajib kita ikut. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kita tak payah sangatlah nisbah dengan kita. Kita cari orang yang alim, kita ikut hak tu. Maka kita telah maklum bahawasanya orang alim yang telah diakui oleh ribuan orang alim. Orang alim tu bui status kata dia ni alim sungguh. Dialah orang yang alim sungguh. Iaitu salah satunya a'immatul mujtahidin, imam-imam yang mujtahid, daripada Imam Abu Hanifah, daripada Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Sufyan Al-Thawri, Sufyan Ibn Uyainah, Ishaq bin Rahawai dan lain daripada mereka itu. Kita masyhurnya Pak, itu tak ada dipertikaikan. Orang alim bui kelah, bui status kata orang ni orang yang faham Al-Quran dan faham hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan secara betul. Tapi bila kita kata bila faham Quran dan hadis dengan secara betul, kenapa mereka itu berselisih? Kenapa mereka itu berkhilaf? Kat situ ada soalan lagi. Maka nak bagi keterangan hak tu dia panjang sikit lagi lah. Panjang. Bukan makna bila kembali kepada Quran dan hadis, berpegang dengan Quran dan hadis, itu tak jadi khilaf, tak jadi khilaf satu saja. Dah. Nampak ke tak perkara? Kita kata selalu didakwa. Cuba kita tengok cara nak mengatasi masalah khilaf. Ada pendakwah-pendakwah kita nak mengatasi khilaf, iaitu kita kembali kepada Quran dan Sunnah.
kembali kepada Quran dan hadis, barulah kita dapat satu. Tidak ada perselisihan, tidak ada khilaf. Cara nak mengatasinya. Maka adakah cara begitu betul? Adakah boleh mengatasi sungguh, berjaya sungguh? Cuba kita tengok hak realiti. Jawabnya tak. Yang kita nak mengatasi perpecahan, kita nak mengatasi perselisihan, bukan dengan mana kita ni sama-sama kembali kepada Quran dan hadis masing-masing. Dah. Bukti yang besar ialah mereka yang mendakwa kembali pada Quran dan hadis masing-masing itu, mereka berselisih. Mereka sendiri pun berselisih, tak sama pandangan. Kerana hak itu asal lumrah, asal kaedah dia. Kerana cuba kita tengok satu kisah yang sama-sama kembali kepada Al-Quran, yang sama-sama kembali kepada hadis. Satu kisah yang masyhur, hak kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hantar sahabat dia pergi untuk mengepung ahli kitab orang Yahudi Bani Quraizah. Rasulullah bersabda, kata la yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi Bani Quraizah. Jangan sembahyang asar seseorang daripada kamu melainkan kena pergi sembahyang asar di kampung Bani Quraizah. Daripada Madinah Rasulullah arah hatta akan pula untuk pergi buat likungnya kampung Bani Quraizah. Kalau tak silap saya, Rasulullah tu keluar tu selepas daripada zuhur, waktu zuhur. So kata satu orang pun jangan sembahyang asar, malaikat kena pergi sembahyang asar sana. Sembahyang asar sana. Bila berjalan, pergi siapa di tengah jalan, separuh jalan ataupun sebahagiannya, satu jarak ke, masuk waktu asar. Masuk waktu asar. Belum sampai kepada Bani Quraizah. Bila masuk waktu asar, sebahagian daripada sahabat kata kita kena sembahyang asar sebab asar sudah masuk. Kata sebahagian daripada sahabat, kita tak boleh sembahyang asar di tengah jalan ni. Kita kena sembahyang asar di sana, di Bani Quraizah. Kerana Rasulullah kata jangan sembahyang asar sore pun, malaikat kena pergi sembahyang asar di sana. Jadi kedua-dua itu, adakah mereka tinggal Al-Quran, tinggal hadis? Dua-dua masa Rasulullah dah sudah ada perselisihan pada pihak kehendak Rasulullah macam mana. Sekepulat tu dia faham kata asal ni hak asal dianya masuk waktu dia maklum, kena semaya di dalam waktu dia yang tertentu, tak boleh nak mengeluarkan asal daripada waktu dia. Bila masuk dia nak semaya lah.
Murak Rasulullah kata jangan semaya waktu asar tu malaikat di Bani Quraizah dia suruh pergi bercepat supaya jangan habis asar dia semaya asar sana. Buat strategi, Rasulullah buat strategi untuk nak kepung Bani Quraizah. Kalau siapa maghrib, siapa gelap nak susung untuk nak berjaya di dalam nak menyerang tu tak sempurna lah. Mana itu strategi perang, strategi nak serang seteru. Asal ni tak berubah waktu dia, tetap waktu dia bermula daripada bayar sesuatu sama dengan sesuatu sampai kepada jatuh matahari. Sebahagian lagi dia berpegang dengan zahir kata Nabi, jangan semaya walau matahari jatuh pun kena pergi semaya asasan. Itu jadi khilaf pandangan. Ada satu kisah tapi kesahihan dia tu wallahu alam. Jadi boleh nak buat berjinak-jinak tentang kata kita nak mengatasi masalah dengan kembali pada Quran dan hadis tu bukan itu kata tetap berlaku dak. Dia ada cara kembali pada Quran dan hadis sungguh boleh nak menyatu tapi bukan cara faham masing-masing. Satu kisahnya seorang lelaki dia tolak isteri dia dia bersumpah tak mau jima isteri dia di dalam satu masa. Bahasa Arab kata hin. Demi Allah aku tak mau jimakmu hinan satu hin. Bahasa Arab, bahasa Melayu terjemah satu ketika. Dia guna perkataan hin. Maka dia bila bersumpah begitu dia tanya sahabat Rasulullah, tanya Sayyidina Abu Bakar, dia ni tak boleh jimak isteri dia berapa lama? Jawab Sayyidina Abu Bakar, mun tak boleh jimak isteri setahun. Abu Bakar jawab tu setahun kok, saya tak ingat satu-satu, dah lepas 4 sahabat tu. Tanya Sayyidina Umar, Sayyidina Umar kata sepanjang umur, seumur hidup. Tanya Sayyidina Uthman, tak boleh jimak 40 tahun. Tanya Sayyidina Ali kata sehari semalam. Sehari semalam ya. Hak Sayyidina Ali tu kata sehari semalam, hak lain tu bertukar gitulah. Ada hak jawab kata setahun, ada hak jawab 40 tahun, ada hak jawab kata sepanjang hidup, seumur hidup. Sayyidina Ali jawab kata sehari semalam. Semua tu berdasar kepada Al-Quran. Ada Quran yang mereka berpegang. Hak kata setahun, dia berpegang dengan kata perkataan hin itu menunjuk ada atas setahun. Hak kata seumur hidup kerana dia berpegang dengan asal lurah, iaitu hin, makna ketika, makna masa. Seumur hidup dia hidup di dalam masa. Hak kata 40 tahun, dia berpegang dengan hin, hak Allah kata kepada tu Adam. Hak Allah cerita hak dia menjadikan Adam. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Sungguhnya datang di atas manusia, di atas tu Adam, hinun, satu masa yang lam yakun syai'an madhkura, yang tidak ada pada Adam itu suatu pun yang disebut.
tak ada penglihat, tak ada pendengar, mata tak ada celak, tak ada nampak, telinga tak dengar bergerak, tak ada. Tu ada Allah buat rupa dianya duduk, dia panggil duduk begitu 40 tahun. Tak ada masuk roh 40 tahun. Dia panggil bahasa tadi kata jadi gemage, buat gemage dia, buat bentuk dia, begitulah 40 tahun. Hinun minad dahri, 40 tahun daripada masa. Selepas pada 40 tahun baru Allah tiup roh masuk, barulah mata buka, telinga terbuka, hidup nampak seperti kita biasa. Jadi bila kata aku tak mau jima isteri aku satu ketika kena 40 tahun. Kata Sayyidina Ali, sehari semalam kerana Allah kata fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Kesemua tu kembali kepada Al-Quran. Tak dapat satu pandangan. Ada perbeza pandangan. Begitulah bila ulama mujtahidin dia pakai Al-Quran kembali Quran dan hadis, adalah perbezaan dia kerana Al-Quran sendiri dia ada ayat-ayat yang mutasyabihat nama dia. Ayat yang umum, ayat yang zahir, ayat yang mutlak. Cara nak faham ayat mutlak macam mana? Ada orang yang dia pakai itlak, ada orang yang pakai kait. Kerana mereka ni tahu ada kait ayat mutlak, orang ni tak dapat, tak jumpa dengan kait ayat mutlak. Kaedah-kaedah ulama mujtahidin. Ayat umum ada khusus. Ulama ni ada ayat umum, hadis umum, dia tak jumpa dengan hadis khusus ataupun dia kaedah dia tak boleh nak khususkan, dia pakai dengan secara umum. Sebab itulah jadi khilaf. Maka tak dapat kita nak menyatukan pandangan dengan kita nak menyatukan satu pandangan dengan kembali pada Al-Quran dan hadis dengan secara itlaq begitu. Kita boleh nak menyatukan pandangan dengan ikut yang diijma' di atasnya. Kita boleh menyatukan dengan kita ikut, semua kena ikut hak pokok-pokok dia. Tu barulah kita boleh menyatu. Yang khilaf kita kena tanggung, kita kena maaf, kita kena kata hak aku kena, hak dia boleh jadi kena. Baru boleh kita menyatu. Itulah yang diamal, yang dibuat sunnah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua-dua pandangan dibentang kepada Rasulullah. Hak kata semaya asar di tengah jalan dengan semaya asar di Bani Quraizah, siapa kepada habis waktu asar, tak sempat nak semaya dalam waktu asar, Rasulullah tidak mencela, Rasulullah tidak mencaci. Walaupun hak itu dia kerja salah, tetapi oleh kerana dia kembali juga, dia berpegang dengan asal Al-Quran, asal hadis Nabi. Rasulullah tak cela. Walaupun yang betul satu saja. Kita begitulah. Tak boleh mencaci kalau dia tu ada hujjah dia. Dia ada dalil, dia tak boleh mencaci. Hak jadi pokok, hak tu, hak jadi sesat betul-betul, hak tu baru kita tak boleh nak menyatukan. Itulah ahli sunnah sepanjang masa beribu-ribu tahun mari sampai ke hari ini, dia hidup bersatu. Sekalipun mereka ada perselisihan pendapat pada setengah-setengah masalah. Tidak ada bergaduh, tidak ada perang
kerana seorang itu dia berkunuk, seorang ini tidak berkunuk, seorang ini baca bismillah, seorang ini tidak baca bismillah, tak ada perang kerana itu. Mereka bersatu di dalam hidup. Kerana sudah jadi sunnah pada masa Rasulullah dan pada masa sahabat tidak satu pendapat. Kalau kita tengok, kita kata seperti masalah baca bismillah, sahabat sendiri pun khilaf. Kita kalau kita belajar kan, kita berasa muskil dah. Macam mana sahabat ni setengah sahabat baca bismillah, setengah sahabat tak baca bismillah semaya. Sedangkan semua tu terima di Rasulullah, hidup pada masa Rasulullah, tak akan miskin. Rasa miskin tak? Miskin sangat-sangatlah kitanya. Sahabat ni baca kunut semaya subuh, sahabat ni tak baca kunut semaya subuh. Bukan kita, masa sahabat lagi. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali baca kunut. Baca kunut. Sahabat lain tak baca kunut. Baca khutbah raya. Baca khutbah raya. Masa Rasulullah dia baca khutbah raya lepas daripada sembahyang. Sahabat-sahabat yang pak baca khutbah lepas sembahyang. Mari di Muawiyah baca khutbah, Bani Umayyah baca khutbah belum sembahyang. Macam mana begitu? Ada. Tak nak tahu jawab apa macam mana. Satu saya dapat jawab sikit, tak ada detail. Aisyah berjawab apa? Aisyah jawab kata, aku heran baru saja puak kita ni becek dengan Rasulullah. Moga Aisyah isteri Rasulullah akhir yang muda sangatlah. Aku heran puak kambing puak kita ni kata baru becek dengan Rasulullah, terlupa dah puak kita. Terlupa, banyak terlupa. Rasulullah buat lagu ni, pakat buat lagu ni, pakat berubah dengan hak Rasulullah. Itu apa kehendak Allah? Ada di sana hikmat kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada hak betul-betul tu terlupa, ada hak betul-betul tu sengaja ada. Kalau kita baca di dalam hadis yang sahih, seperti baca khutbah belum raya selepas maya dengan belum semaya raya tu, itu betul-betul kerana politik, kerana politik. Oleh kerana masuk politik jadi berubah. Hak betulnya hak pada masa Rasulullah sahabat amal seperti hak kita dak terima ni lah. Hak ni hak Ahlus Sunnah wal Jamaah betul-betul. Di hak Yazid dan lain daripadanya, daripada Bani Umayyah, dia baca khutbah sebelum daripada semaya, yang dibuat sunnah oleh Muawiyah tu. Muawiyah sahabat Nabi juga, tapi dia perang dengan Sayyidina Ali, dia lawan dengan Sayyidina Ali. Mati. Sejarah yang hitam di dalam sejarah Islam, perang antara dua sahabat Nabi. Mati paling banyak puluh ribu sahabat. Dari situ Muawiyah dia keluar daripada Sayyidina Ali. Dialah awal-awal yang mengerjakan baca khutbah sebelum daripada semaya raya. Kerana bila dia baca khutbah lepas pada semaya, orang hadis semaya raya ni tak dengar, pakat lari, pakat tubik habis. Tinggal tak banyak orang lah. Dia kena baca khutbah belum daripada semaya. Itu dengan secara tak detail. Dengan secara detail, ulama ahli sunnah wal jamaah dia ada silibus, dan dengan dia faham daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu yang saya nak sentuh dengan cepat-cepat,
boleh kita nampak selalu perbezaan antara ahli sunnah wal jamaah pada silabusnya. Kita kalau begini ya tak betul. Ada orang kata ahli sunnah kembali pada Quran dan hadis, dan yang lain tidak kembali pada Quran dan hadis. Tak, itu bukan. Sebab kesemua firqah dia kembali pada Quran dan hadis semua. Khawarij dia pakai Quran hadis, Mu'tazilah pakai Quran hadis, Syiah pakai Quran hadis, Jabariyah pakai Quran hadis, Murji'ah pakai Quran hadis. Tak ada hak tak pakai Quran hadis, tak ada. Betul? Yang jadi sesat, jadi menyalahi dan silibus ataupun cara kembali pada Quran dan hadis. Cara faham Quran hadis, cara bagi Quran bagi hadis. Quran ada berapa bagi, hadis ada berapa bagi, situ tempat bezanya. Maka ahli sunnah wal jamaah dia bagi Quran tetap di dalam tajuk akidah kepada dua bahagi. Satu, Quran dan hadis ada hak muhkamat, ada hak mutasyabihat. Hak muhkamat dipakai dengan zahir, hak mutasyabihat kena takwil. Itu cara ahli sunnah wal jamaah yang menyabitkan takwil ayat-ayat mutasyabihat. Adapun musyabbihah, hak beza dengan musyabbihah dia kata ayat Quran semua tentang sifat Allah, tak ada hak mutasyabihat. Semua muhkamat dipakai dengan zahir semua, tidak ada takwil ayat Al-Quran. Itu beza. Bila kita ada firqah kumpulan kata ayat Quran tak boleh takwil itu sesat, itu bukan ahli sunnah. Ahli sunnah ada takwil. Sebab apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada takwil, dia ajar cara takwil Al-Quran. Sahabat Rasulullah Ibnu Abbas, Qatadah dan lain daripada tabi'in, dia takwil ayat Al-Quran. Itulah manhaj ahli sunnah wal jamaah. Apa hak mutasyabihat? Mutasyabihat ni iaitu ayat-ayat Allah yang makna dia tu tidak terang hak di ayat tu, kena ambil ayat lain mari tafsir dia. Ayat tu tak tentu makna dia, tak boleh nak menentu makna dia, kerana dia mengandungi makna yang banyak yang dikandaki daripadanya dengan ayat tu saja tak boleh, kena kapuh dengan hak lain baru boleh nak menentu. Cuba tengok hak sahabat faham dengan hak difaham oleh Rasulullah yang diajak oleh Rasulullah. Contoh, bagaimana tunjuk contoh, kata takwil itu adalah daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu bila takwil ni nama dia mazhab ahlus sunnah, orang yang ikut sunnah Rasulullah. Allah kata allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amn. Orang-orang yang beriman dia tak campur gaul, tak mencampuri, tidak menggaulkan iman dia dengan kezaliman. Orang ini sajalah yang dapat keamanan. Orang inilah hak boleh masuk syurga, mudah-mudah potongnya. Orang beriman dia tak campur dengan iman dia, tak ambil mari setuh iman dia bersih, tak campur dengan zalim sedikit pun, bizulmin, dengan satu zalim pun. Bahasa Arab dia bercakap begitu, boleh faham makna kata dengan satu zalim pun. Dia panggil isim nakirah, zulmin, duduk di tempat kata tidak, dengan tidak campur dengan satu zalim pun. Artinya kalau mengikut zahir ayat tu, kalau orang itu beriman, di dalam masa yang sama dia ada masuk campur zalim kata. Yang curi ke, berjudi ke, cakap bohong ke, buka aurat ke,
orang tu tak boleh masuk syurga dah. Sebab tu sahabat dia faham begitulah, mengikut zahir ayat tu. Sahabat tanya Rasulullah, ya Rasulullah, yang mana daripada puak kami yang tidak ada zalim? Siapa puak kami semua ni hak tak zalim? Yakni tak siapa daripada puak kami hak tak berdosa. Mana tak ada. Tak boleh masuk syurga belaka puak kami. Tu kelas sahabat. Kalau kelas kita lebih lagi ya. Kelas sahabat dia kata puak dia pun tak ada hak tak berdosa, hak tak capur email, tak ambil zalim pergi capur dengan email, tak ada. Kita ni kalau Allah tak tutup, tak tudung kesalahan kita, kita tak terbit luar daripada rumah. Masjid ni tak ada orang hari ni. Saya tak mari sini kalau Allah tak tudung kesalahan saya. Ni awak-awak tak nampak salah saya sebab Allah tudung ya. Kalau kira salah, Allah tak boleh berjalan di tengah manusia. Buruknya, beloknya kita, cariknya kita ada semua. Tak sah kata kepek. Hak kepek tu tak nak bercakap dah. Cala-cala tu tak nak bercakap dah. Kita banyak. Tapi Allah tudung. Alhamdulillah. Bila sahabat kata gitu, dia faham dia nama dia zalim tu, lapa dia panggil perkataan yang menunjuk di atas umum, isim nakirah di halaman nafi. Dia beri pedah makna umum. Rasulullah jawab kata, maksudnya bukan sebagaimana kamu faham. Faham betul dah faham tu. Hak kehendak Allah bukan sebagaimana mu faham. Tu maksud. Itu dia panggil takwil. Faham tu dicakap apa tu faham begitu kena habis cakap sebab sahabat dia faham bahasa Arab, dia faham bahasa Quran, dia faham habis-habis dah. Tapi Rasulullah kata dak, Allah kehendaknya di ayat ni Nabi Rasulullah baca ayat lain hak di dalam surah Luqman mari tafsir. Di sini Allah kehendak seperti Allah kata begini, Rasulullah kata innasyirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan itu adalah satu kezaliman yang besar. Zalim hak sebut di ayat ni muradnya syirik. Walaupun zalim tu perkataan luah umum, syirik masuk, berjudi masuk, berzina masuk, bercuri masuk, cakap apa, cakap bohong masuk, buka aurat masuk belaka perkataan zalim. Dia panggil perkataan umum. Umum di sini dikhususkan, dipicikkan makna dia, dikhusus pakai makna syirik. Dia panggil amun maksus, seperti kata kullu bid'atin dhalalah, tiap-tiap bid'ah semua perkara direka itu sesat. Ada. Itu Imam Nawawi kata perkataan itu umum luas sungguh, tapi amun maksus, umum dikhususkan, bukan habis dah sebahagian daripadanya. Bercakap kata semua ahli masjid sekarang nak balik belaka kerana masuk nak pergi kerja dah. Duk halang sikit dengan duk bagi tazkirah. Betul tak? Betul. Tapi ada juga dalam ramai ni, biar aku nak dengar siapa sudah. Ada juga. Tapi kalau kita bercakap betul umum kata semua lah. Tu begitu nama dia amun maksus nama dia. Itu betul. Agak panggil selebah ahli sunnah. Tu perbezaan dia. Bila dengan diti pula, banyaklah beza dengan Mu'tazilah, dengan Musyabbihah. Banyak kalau nak akak contoh. Musyabbihah dan Khawarij, dia bakar dengan sebahagian Quran, dia tinggal sebahagian yang lain. Seperti syirik tadi. Syirik di dalam ahli sunnah wal jamaah, dia ada syirik akbar, syirik asghar. Dia bagi pula lain pada ahli sunnah seperti Musyabbihah, syirik lah tak ada dah.
Kafir lalu dah bila syirik. Hak diti dia apa? Hak diti dia dengan musyabbihah lah hak jadi problem. Hak kita ahli sunnah wal jamaah hak jadi beza besar-besarnya dengan musyabbihah, dengan mu'tazilah, dengan khawarij. Tu hak besar-besar. Dengan syiah kita beza tak banyak. Hak syiah, hak mu'tadil syiah, hak pertengahan. Hak melampau tu dia ada. Hak melampau tak pernah bercakap dah. Syiah hak melampau dia tambah Al-Quran, Sayyidina Ali Tuhan, hak tu tak pernah bercakap, tak pernah bicara dah. Hak baik dia, hak betul dia tu, tu baru ada beza kita dengan dia. Di dalam detail dianya kita beza apa? Dengan musyabbihah kita bezanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada anggota. Musyabbihah Allah ada anggota. Situ beza. Bila kata Allah ada kaki, ada tangan, ada mata, ada betih, ada lidah, semua tu musyabbihah nama dia. Tu hak diti dia. Kemudian dia kata dia menyabitkan sifat mata. Ahli kita ni dia kata Jahmiyah. Kita menafikan sifat mata daripada Allah. Itu cara dia nak kona supaya nak membetul hak dia. Kesimpulan iaitu mereka menyabit anggota. Allah ada mata, ada kaki, ada tangan. Panggil sifat ke tak panggil sifat, dia tukar nama, dia panggil sifat. Ahli sunnah kita Allah tidak ada anggota. Hanya hak sebut tangan, mata itu menunjuk di atas sifat Allah. Tangan makna kekuasaan ataupun memberi nikmat. Mata dengan makna jagaan, Allah beri jagaan, bukan dengan makna anggota mata. Kita tak nafi sifat, tapi kita menafinya, yang kita menafinya anggota. Dia menyabitkan sifat serta menyabitkan anggota. Itu beza dengan musyabbihah, hak salafiyah hak hari ni. Beza kita dengan khawarij, dengan mu'tazilah. Khawarij orang kerja dosa besar, kafir, kekal di dalam neraka. Mu'tazilah orang kerja dosa besar, bukan mukmin, bukan iman di atas dunia, dia kekal di dalam neraka di akhirat. Itu perbezaan. Kita ahli sunnah bila mengaku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita terima apa hak Nabi bersabda, nama hak ni di sisi kita Ahlus Sunnah. Tak semaya, tak puasa pun orang mukmin muslim Ahlus Sunnah. Tu Ahlus Sunnah. Pelik kita nampak tak betul. Turut sunnah lagu mana tak semaya. Turut sunnah macam mana tak puasa hari Senin Khamis. Turut orang ahli sunnah kena puasa lah Senin Khamis, kerana Rasulullah puasa Senin Khamis. Sebab tu kena tahu silibus ahli sunnah tu. Makna ahli sunnah ni terima hak disampai oleh Rasulullah, terima mengaku puasa Senin Khamis sunat, semaya 5 waktu ni wajib. Faham tak semaya aku malah. Tak apa, nama turut sunnah, dia turut dah semaya, dia turut dah tu, cuma tak semaya ya. Semaya dia turut. Puasa dia turut. Kenapa mu tak puasa? Aku puasa lapar, tak boleh nak puasa. Wajib tak? Wajib. Tak apa dah, dia puasa dah tu. Namun dia puasa pada makna dia mengaku. Ahli sunnah lah dia tu. Kalau dia kata semaya ni bila kita kenal Tuhan molek, kita dekat dengan Tuhan, tak kena semaya dah. Sebab Rasulullah suruh semayanya hak nak dekat dengan Tuhan. Bila dekat dengan Tuhan tak kena semaya. Tu bukan ahli sunnah dah tu. Walaupun dia semaya, tapi bukan ahli sunnah, bukan Rasulullah ajar begitu. Nama dia. Walau dia puasa Senin Khamis pun,
Tapi dia ingkar, dia tak terima bercanggah dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Dia bukan ahli sunnah. Misalnya dia kata semaya puasa ni tak sunat sebab Rasulullah tak puasa. Bukan ahli sunnah tu. Bukan ahli sunnah. Sebab Rasulullah kata siapa puasa bulan Ramadan diiring dengan hari bulan Syawal seperti puasa setahun. Dia tak puasa, tak apa sunnah dia suruh puasa. Pak orang ni mengaku kata sunat puasa ni. Yalah ahli sunnah pas dia puasa dak. Puasa mana duk mak rumah buka cukup sebulan. Tak ada puasa-puasa dak dia. Tapi ahli sunnah dak. Ahli sunnah nama dia. Orang yang kata tak sunat puasa ni, tak boleh puasa ni kerana Rasulullah tak puasa, itu bukan ahli sunnah nama dia. Tak boleh berzikir lepas semaya, Rasulullah tak berzikir, bukan ahli sunnah. Walaupun dia puasa ni dia puasa sunnah khamis sekalipun, semaya tahajud sekalipun, sebab dia menyalahi dengan sunnah Rasulullah. Rasulullah ajar suruh berzikir, Rasulullah berzikir lepas semaya. Kalau kita tak berzikir, kita tak kata bid'ah, tak apa, ahli sunnah. Sudah semaya balik, ahli sunnah dah tu. Tak ada berzikir pun. Zikir sunnah Rasulullah, tapi dia tak buat saja. Dia mengaku kata sunat. Nampak masa tak boleh gidah. Nampak duk komplain sangat. Jangan ambil masa lama aku nak pergi kerja. Sakat tu lah dulu mampu minta maaf banyak, saya minta maaf banyak lah. Malak pengurusi pun tak royak masa katik. Lepas tu puan kita pun tak sapa sangat lagi. Banyak itulah saja saya boleh sampaikan. Apa yang baik itu taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah dan silap saya harap Allah ampun, dan saya minta maaf kalau hak setuh dengan kita. Dan saya ucap terima kasih banyak-banyak kepada pengerusi dan AJK Masjid yang mana terima saya untuk bagi tazkirah pada pagi ini. Mari kita sama-sama doa, harap bahawa Allah Subhanahu wa taala ampun segala kesalahan kita dan minta dia menyampaikan kita kepada rahmat dia, dan dia jaga kita daripada kegeliciran. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim tasliman katsiran birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana 'amma wa la tu'adzibna ila yaumil qiyamah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi seterusnya masih mempersilakan kalau pengurusi masjid istizanah kata untuk menyampaikan sedikit cenderamata kepada para penghadi sekam atas sebagai tanda penghargaan atas
bersesudian hadir dan berkongsi ilmu dengan kita pada pagi ini, insya-Allah. Alhamdulillah. Baik, jadi kita dah sampai pada penghujung majlis. InsyaAllah lepas ni pihak majlis mempersilakan guru kita dan hadirin hadirat yang hadir pada pagi ini untuk menikmati sarapan pagi yang telah disediakan di jemaah di bawah sana, insyaAllah. Jadi jangan balik dulu, sarapan dulu, insyaAllah. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah. Saya takutkan dulu majlis lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf masuk ke majlis jika ada salah silap. Cepat lagi. Kita hadir pula tuan hadir ringkas. Ya, apa? Keluarga belah ni dah pergi dengan Jaya tu sebelah masjid tu. Oh, nama Jaya Masjid. Sama Jaya. Sampai keluarga dia tu. Buat dia buat tadi. Cepat. Dah semua juga lebih syukur lah yang minum. Minum sama. Minum asyik. Orang air tu. Salam. Bembang. Al-Muhaimin. Kampung. Bembang. Oh tadi. Ini kok berapa? Ini dia ikut dia 10 minit pak. Sebelum tu dah habis. Habis ni. Dah kat kedua. Lepas kuno. Lepas ni relax lah. Malam kan baru dekat Masjid Al-Aziz. Oh, Al-Aziz. Ada tu ada pengajian kitab.
produksi Ustaz Aziz. Tak tahu dia buat benda apa ni. Pagi dah. Ni lepas ni bulan 8. Ya, okey. Alhamdulillah masih akan sih. Terima kasih. Semua drop dapat.